بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa kesyukuran kita kepada Allah kerana dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang dari Allah, hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, izin daripada Allah, kita sekali lagi pada hari ini, hari Isnin, 6 hari bulan 7 bersamaan dengan 14 Zulqaidah, kita berada pada hari Isnin, merupakan salah satu hari yang diberkati oleh Allah. Kita berada pula pada salah satu bulan-bulan haram, iaitu bulan Zulqaidah. Semoga kita semua semakin giat, semakin kuat, semakin rajin untuk kita memperbanyakkan amal-amal kebaikan, untuk kita memperbanyakkan amal-amal soleh kita. Moga-moga kita bertemu dengan Allah, kita berjumpa dengan Allah nanti di hari akhirat. Kita membawa sebanyak-banyaknya berkalan, dan di antara berkalan yang paling besar, bekalan yang paling utama adalah at-taqwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membina rasa taqwa, membina perasaan takut kita kepada azab Allah, membina perasaan kita takut kepada kemurkaan Allah dengan kita mempelajari tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan memberikan tumpuan kepada satu ayat nombor 30, ayat nombor 30 yang terletak di dalam surah Asy-Syura. Ayat 30 surah Asy-Syura, surah Asy-Syura, surah bernombor 42 dalam susunan Al-Quran. Surah Asy-Syura, surah nombor 42, ayat 30, baris yang ke-13 dan 14 daripada 15 baris dalam muka surat 486. Ya, muka surat 486, halaman 486. Kita akan menjumpai kedudukan ayat nombor 30 dalam surah Asy-Syura, surah nombor ke-42, juzuk yang ke-25. Jadi surah Asy-Syura ini adalah salah satu surah yang berada pada juzuk yang ke-25. Muka surat 486 ini dia terletak pada hizib yang ke-49. Dalam Al-Quran semua sekali ada 60 hizib. Ini muka surat 486 ni duduknya pada hizib yang ke-49 di dalam Mushaf Osmani. Jadi kalau tuan biasa menggunakan Quran
yang mushaf Uthmani, dia akan ada banyak tanda-tanda dia. Antaranya adalah perkataan hizib-hizib. Hizib ni dia ada 60 semua sekali. Pada hizib yang ke-49, muka surat 486 ayat 30, muka juzuk yang ke-25, surah Asy-Syura, surah yang ke-42. Jadi kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Itu ayat nombor 30. Apakah terjemahan kepada ayat nombor 30? Kita baca dulu apakah terjemahan ayat nombor 30. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita seperti mana yang ada dalam surah Asy-Syura ayat 30. Allah kata wama asabakum min musibatin. Allah mengatakan apa jua yang telah menimpa kamu, ataupun bahasa Quran Tuhan panggil musibah. Allah kata apa jua musibah yang telah menimpa kepada kamu. Allah kata apa jua musibah yang telah menimpa kamu, yang telah tertimpa kepada kamu. Allah kata fabima kasabat aydikum, maka musibah yang tertimpa kepada kamu itu, kata Allah, yang menimpa kamu itu, kata Allah, sebab siapa? Atas asbab apa? Kerana apa? Allah kata fa bima. Ba tu adalah ba yang menunjukkan kepada ba as-sababiyah, iaitu ba sebab. Maka Allah kata kerana, maka ia adalah dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kamu. Okey, Allah membahasakan pada ayat nombor 30 ni, apa yang menimpa kepada kita musibah. Kata Allah, apa jua musibah yang telah menimpa kepada kamu. Allah kata semua itu adalah disebabkan, berpunca. Penyebabnya, kata Allah, tangan-tangan kamu itulah penyebabnya, kata Allah. Okay, Allah menggunakan istilah tangan-tangan kamu. Okay, tangan-tangan kamu, maksud dalam ayat ini, kalau kita baca tafsiran ayat, para ulama tafsir merujuk kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Bukan dosa dari tangan saja, tetapi dalam tubuh badan manusia, tangan ni dia, kalau sebut tangan ni dia, sebab tangan ni lah anggota yang banyak kita gunakan dalam kehidupan kita. Tangan ni menjadi punca banyak. Tangan ni merujukkan antara anggota yang penting yang banyak manusia tak terlepas daripada menggunakan tangan. Tapi tangan di sini, kata Allah, kalau kita baca tafsiran dia, adalah dosa-dosa kita. Jadi Allah beritahu kepada kita, musibah yang kena kat engkau tu, kata Allah, apa jua, kata Allah, semuanya adalah disebabkan oleh tangan-tangan kamu. Tangan kamu tu maksudnya apa? Adalah dosa-dosa kita. Okey, sekali lagi kita ulas. Mungkin akan ada yang bertanya tentang dosa nanti. Kemudian di hujungnya Allah menutup ayat 30 ni, Allah kata wa ya'fu an kathir. Allah kata dan Allah sentiasa mengampun. Allah mengampunkan an kathir, sebahagian banyak daripada dosa-dosa kamu. Okey. Kalau kita buat dua potongan ayat ni Allah beritahu mula-mula apa jua musibah yang tertimpa kepada kita, ia adalah disebabkan adalah tangan kita, tangan kamu, iaitu dosa kita. Lepas tu hujung tu Allah kata, dosa yang kamu buat ni, kata Allah, banyak yang telah Allah ampunkan. Okey, kalau kita baca mula-mula Allah kata
Apa saja musibah yang tertimpa kepada kamu, ia adalah disebabkan dosa-dosa kamu. Dan kata Allah, dosa-dosa kamu yang banyak yang kamu telah lakukan itu, kata Allah, kami telah ampunkan. Tapi Allah tak kata semua. Tapi Allah kata kebanyakan dia, Allah telah memberikan pengampunan kepada kita. Okey, nanti kita ulas lagi pada hujung tu. Kita akan ulas lagi ayat ni dari awal hingga habis. Dia soalannya dia ada, ayat ni kita boleh pecahkan kepada dua potongan dia. Dua potongan ayat. Satu ayat, Allah bagi tahu musibah yang tertimpa kepada kita, ia adalah disebabkan dosa kita. Lepas tu potongan ayat yang kedua Allah kata, dosa yang kita buat, dosa yang kamu buat, kata Allah, banyak dah Allah Ta'ala ampunkan. Apa makna Allah telah banyak mengampunkan dosa kita? Allah kata banyak. Allah tak sebut semua, tapi Allah kata banyak. Yang banyak Allah ampunkan tu bentuknya bagaimana? Kalau nak faham potongan ayat yang kedua, yang hujung tu, kita kena faham dulu part yang pertama dulu. Okey. Kalau kita buka dalam ayat ni, dia sebenarnya kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir. Contohnya, kalau tuan-tuan rujuk dalam tafsir, paling mudah kalau tuan-tuan rujuk dalam tafsir, contohnya dalam tafsir, saya ambil contoh At-Tabari dulu. At-Tabari. Al-Imam At-Tabari, rahimahullah, ketika dia mengulas ayat 30 ni, dia mengatakan begini. Dia kata, ayat yang Allah sebut ayat 30 ni, dia kata, وَمَا يُصِيبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الدُّنْيَا. Dia kata, apa saja yang menimpa kamu, wahai manusia, daripada musibah yang kamu dekat dunia ni, maksudnya, At-Tabari kata, musibah yang menimpa kepada manusia di dunia ni, dia kata, apa saja bentuk musibah yang menimpa kamu di dunia ini, wahai manusia, kata At-Tabari, dia kata, musibah apa? Dia kata, fi anfusikum, musibah yang kena pada diri kamu, wa ahlikum, yang kena pada ahli keluarga kamu, wa amwalikum, yang kena pada harta kamu. Maknanya Al-Imam At-Tabari, dia berikan ulasan, dia kata contoh musibah tu, sebab ayat 30 Allah tak sebut musibah apa. Al-Imam At-Tabari kata, dia bagi contoh, musibah yang kena pada diri kamu, musibah yang kena pada ahli keluarga kamu, musibah yang kena pada harta-harta kamu. Maksud dia, kita fahamlah musibah kena pada kita apa. Mungkin kita sakit, mungkin kita begini dan begini, ahli keluarga kita kena musibah itu. Kadang-kadang musibah pada harta kita. Itu ayat umum. Itu kita fahamlah musibah ni dia, sebab perkataan ma asaba min musibah, dia apa saja bentuk musibah. Sebab tu kalau tuan-tuan melihat tentang penggunaan perkataan musibah dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan ada apps ataupun tuan-tuan boleh mencari jumlah perkataan musibah. Musibah ni orang Melayu selalu guna musibah kan. Sebenarnya yang kita selalu guna tu musibah tu, sebenarnya musibah tu adalah perkataan di dalam Al-Quran. Maknanya orang Melayu sebut musibah tu adalah perkataan musibah tu sebenarnya ada dalam Quran. Maksudnya orang Melayu mungkin guna daripada perkataan musibah dalam Quran tu menjadi perkataan biasa kita, musibah. Okey, kalau kita rujuk dalam Al-Quran, tuan-tuan cari perkataan musibah. Musibah ni perkataan huruf mim, sad, ya, ba, ta, musibah. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di dalam Al-Quran perkataan musibah, maknanya kalau kita tengok dalam Quran, kita akan jumpa perkataan musibah ini lebih kurang ada 10 tempat. Allah guna perkataan musibah. Ada 10 tempat, ada 10 kali Allah gunakan perkataan musibah. Salah satu daripada 10 tempat itu Allah sebutkan pada ayat utama yang kita sedang baca ini, iaitu surah Asy-Syura ayat nombor berapa? Ayat nombor 30. Okey, apa tu musibah? Okey, musibah ni dia sebenarnya saya rujuk dalam satu kamus al-alfaz menyebutkan musibah ni dia adalah kata terbitan, dia adalah masdar. Dia adalah masdar daripada perkataan, kalau kita sebut perkataan asaba, yusibu, isabatan, fahuwa musibun. Maksud dia apa? Maksud dia musibah ni adalah
dia merujuk kepada menimpa. Maknanya apa yang menimpa, itu dipanggil musibah. Apa yang telah menimpa kamu daripada musibah-musibah. Jadi kalau kita musibah, rasanya semua orang faham. Okey, musibah. Baik, dalam Al-Quran Allah gunakan musibah itu ada pada 10 kali Allah guna perkataan musibah, 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 musibah. Salah satunya adalah di dalam surah Asy-Syura. Okey, jadi musibah yang paling mudahlah kita faham, sebab semua orang faham. Kita boleh ambil musibah yang kita sedang lalui sekarang, yang sedang menimpa kita, bukan menimpa kita, menimpa seluruh dunia. Paling mudah adalah kita ambil musibah COVID-19. Okey, kita ambil contoh mudah lah, sebab ni isu terkini, dan isu ni semua orang lalui dia, semua orang merasai dia. Kalau kita nak buat contoh musibah lain, mungkin ada orang dia tak kena musibah tu, tapi kalau sebut COVID-19 ni, semua orang kena. Bahkan dunia, hampir keseluruhan negara dia ditimpa musibah COVID-19. Okey, jadi COVID-19 tu boleh kita jadikan contoh dalam ayat nombor 30. Jadi kalaulah kita ambil COVID-19 tu dalam ayat nombor 30, jadi Allah kata ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Maksudnya Allah kata, kalau kita ambil ayat 30 tu, Allah nak kata COVID-19 tu yang telah menimpa kepada kamu, kata Allah, itu semua sebab tangan kamu lah. Tangan kamu tu merujuk kepada apa? Apa makna merujuk pada tangan kamu tu, rujuk kepada apa? Okey. Kalau kita baca dalam tafsir, para ulama mentafsirkan, tangan kamu tu sebenarnya adalah dosa kita. Adalah dosa kita. Fabima kasabat aydikum, adalah dosa kita. Kalau kita baca dalam tafsir, contohnya kalau kita nanti saya akan bacakan ulasan yang cantik sangat, ulasan daripada Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Nanti saya akan bacakan pada tuan-tuan dan puan. Tapi kalau kita baca dalam tafsir Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullahu taala alaih, dia kata perkataan bima kasabat aydikum ni, dia merujuk kepada fa innama huwa an sayyi'atin taqaddamat lakum. Merujuk kepada apa saja yang telah kamu, kejahatan yang telah kamu pelakukan. Kejahatan tentu adalah dosa. Jadi mudah faham, kita kata bahawa kasabat aydikum tu adalah dosa. Bukalah tafsir At-Tabari ke, buka tafsir Ibnu Katsir ke, yang merujuk kepada dosa. Okey, kita berhenti dulu pada ayat ini. Maksud berhenti tu maksudnya kita ulas dulu ayat ni, baru kita masuk potongan ayat yang belakang dia. Okey. Kita faham ayat tu. Okey. Kalaulah ada orang tanya, kan, mungkin kita tertanya-tanya, dosa apa yang saya dah buat sampai kita pun ditimpa COVID-19? Dosa apa yang rakyat Malaysia dah buat sampai mereka tertimpa dengan COVID-19? Kan? Apa dosa yang telah dilakukan oleh manusia ni sehingga kan satu dunia ni kena dengan COVID-19? Atau ada orang tak setuju. Kenapa pula pasal dosa? Kan? Okey. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua ni tuan-tuan, kita jangan, contohnya apabila kita ditimpa musibah, ayat ni sebenarnya dia Allah Taala nak bagi tahu, kamu ni kena timpa COVID-19 dekat Allah sebab dosa kamu, Allah kata. Jadi kalau ada orang dia tak setuju, saya buat dosa apa, kan? Kita sedia maklum, kita ni insan. Kita ni tidak terlepas daripada kita melakukan dosa. Tuan-tuan, dosa ni jangan ingat dosa kita dengan manusia saja. Kalau kita ada riak, dosa dah tu. Dosa ni dia adalah pelbagai. Jadi kita sebagai manusia, insan, kita katakan bahawa kita kena mengakui bahawa diri kita ni sentiasa manusia yang berdosa. Okey, saya bawakan tuan-tuan dan puan-puan contoh. Saya bawakan tuan-tuan dan puan-puan contoh. Contohnya contoh kisah sahabat. Kisah sahabat. Okay, kalaulah kita nak kata kita ni suci sangat ke, kan? Kalau kita nak kata kita ni jahat, kalau ada orang mengaku kita ni baik sangat, kan? Kita kata macam ni. Kita tengok macam mana Nabi mengajar sahabat supaya sentiasa mengakui mereka melakukan dosa. Contohnya kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar. Tuan-tuan, Abu Bakar dengan kita, dia punya jarak darjat kedudukan kan jauh. Salah seorang sahabat yang dijanjikan syurga, Abu Bakar. Bapa mentua Nabi, lepas tu sahabat Nabi pula, orang yang paling dekat dengan Nabi.
Kan yang Nabi janjikan syurga, dijanjikan syurga oleh Allah sahabat ni. Tetapi ketika mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia nak minta Nabi ajarkan dia satu doa yang dia boleh baca ketika mana dia dalam solat. Maksudnya dia pernah jumpa Nabi, dia minta Nabi ajar, ya Rasul, ajarkan aku doa yang aku boleh baca ketika aku dalam solat. Maka Nabi mengajar kepada Abu Bakar. Nabi mengajar ni, Nabi ajar apa tahu doanya? Nabi kata ucapkanlah. Nabi suruh Nabi baca doa ni. Doa tu berbunyinya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa ni, kalau tuan-tuan nak cari doa ini, dia adalah salah satu doa bentuk istighfar. Tuan-tuan boleh jumpa doa ni dalam hadis riwayat Bukhari, nombor hadis 834, ataupun tuan-tuan rujuk dalam Sahih Muslim, nombor hadis 2705 riwayat Muslim, ataupun nombor hadis riwayat Bukhari 834. Doa ni Abu Bakar dia jumpa Nabi, nak minta doa apa nak baca. Nabi ajar kepada Abu Bakar doa dalam sembahyang tu, doa mengaku telah banyak buat salah pada Allah dan minta Allah ampunkan dosa. Maksudnya kalau kita fikirkan, kenapa pula Nabi ajar kepada Abu Bakar tu buat dosa? Mengaku dia berdosa, sedangkan Abu Bakar tu. Contoh kan, apatah lagi kita nak dibangkitkan Abu Bakar. Tentulah dosa kita, ya Allah, tak terkata banyaknya. Jadi menunjukkan bahawa pentingnya kita selalu mengakui, selalu kita merasa bahawa kita ini adalah insan yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara nak tahu kita ni berdosa pada Allah adalah dengan Allah menimpa musibah kepada kita. Sebab kalau kita ditimpa musibah, itu adalah tanda dosa yang ada yang kita lakukan kepada Allah ke kepada manusia ke yang menyebabkan Allah timpa kita musibah. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita kena sentiasa merasakan diri kita berdosa. Okey, selesai kat situ, tetap faham kat situ. Okey, untuk lebih faham lagi. Okey, untuk kita lebih faham lagi, saya bawa satu contoh pada tuan-tuan lain. Saya buat satu contoh. Ni kita ambil contoh para sahabat juga, tapi ayat Quran. Saya buat contoh pada tuan-tuan. Okey, kalau tuan-tuan tolong tulis ya. Surah Ali Imran. Okey, ni surah Ali Imran. Ayat nombor 165, surah Ali Imran ayat 165. Muka surat 71. Surah Ali Imran ayat 165, muka surat 71. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ni, tuan-tuan dan puan jangan terkeliru ya. Ayat pilihan kita yang kita nak ambil dia punya pelajaran adalah surah Syura ayat 30. Tapi apabila kita nak ulas satu ayat, kita memerlukan ayat-ayat lain ataupun hadis Nabi yang nak mencerahkan, menguatkan lagi pada ayat nombor 30 itu. Okey, dalam surah Al-Imran ayat nombor 165 muka surat 71, kalau tuan-tuan baca ayat nombor 165 surah Al-Imran, surah yang ketiga, ayat muka surat 71, kalau tuan-tuan baca kisah tu, tuan-tuan pernah baca tak ataupun tuan-tuan pernah dengar kisah sahabat yang mereka telah kalah dalam peperangan Uhud? Okey, sahabat Nabi, kita orang yang belajar sejarah Nabi, dia sedia maklum dalam peristiwa kekalahan orang Islam menentang orang kafir musyrikin, kekalahan yang teruk juga adalah ketika mana mereka telah dikalahkan dalam perang Uhud, yang Nabi sendiri tercedera. Perang Uhud kan, semua orang tahu cerita kalah perang Uhud. So kekalahan perang Uhud ni, dia adalah satu musibah tau kepada orang Islam ketika itu. Kalah dalam peperangan adalah satu musibah. Sedangkan sahabat Nabi, mereka menang masa awal-awal perang Badar. Kita sudah maklum, perang yang pertama yang awal adalah perang Badar. Lepas tu Nabi ikut perang yang berikutnya adalah perang Uhud. Tapi masa perang Badar, mereka menang.
Mereka menang besar. Tapi apabila mereka perang pada perang Uhud, mereka kalah. Maknanya kekalahan mereka ni adalah satu musibah. Bukan saya kata, Allah yang kata. Kalah dalam perang adalah satu musibah bagi para sahabat. Sampaikan Nabi tercedera. Okey. Jadi kalau kita baca ayat 165 tu tak akan jumpa. Allah bawa kita satu contoh apa musibah yang pernah berlaku kepada sahabat dan kaitan dengan ayat yang kita baca surah Syura ayat nombor 30 ni. Kalau kita baca ayat 165 surah Ali Imran tu, Allah kata awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha. Jadi Allah kata, dan mengapa ketika kamu ditipu musibah padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat ganda kepada musuh-musuh kamu. Maksudnya Allah kata macam ni. Ketika mana para sahabat mereka buat postmortem. Mereka buat postmortem tentang kenapa mereka kalah dalam perang Badar. Dalam perang Uhud. Sebab dalam ayat tu Allah kata qultum. Mereka mengatakan anna hadha. Mereka kata apa? Macam mana kita boleh kalah ni? Sebab para sahabat yang terlibat dalam perang Uhud tu, mereka buat postmortem, mereka tanya, kenapa kita kalah dalam perang Uhud ni? Ini kan satu musibah, dia kata. Sedangkan dulu kita menang. Masa kita lawan dalam perang Badar tu, kita menang besar. Tapi kenapa kita kalah dalam perang Uhud? Kenapa? Mereka bertanya sesama sendiri. Kenapa kita boleh kalah? Tetapi nak tahu tak apa jawapan dari Allah? Allah bagi tahu jawapan dia apa? Apa jawapan yang Allah beritahu jawapan ketika mana para sahabat buat postmortem yang mereka telah kalah dalam perang Uhud menyebabkan Nabi sendiri tercedera? Musibah itu, kenapa? Apa jawapan dia? Apa sebab dia? Ayat yang hujung tu, ayat surah Ali Imran, ayat 165, Allah bagi jawapan. Allah kata apa? Allah kata, Qul huwa min indi anfusikum. Allah kata, apa ni kalah, kata Allah. Kamu ni kalah dalam perang Uhud tu, kata Allah. Katakanlah, kata Allah. Allah kata, kamu kena kata. Itu adalah sebab daripada berpunca dari diri kamu. Tengok. Allah, dia kata kepada para sahabat, apabila para sahabat mengatakan, anna hadha, kenapa kita boleh kalah dalam perang Uhud ni? Kenapa ni? Kenapa? Maka Allah mengatakan, kamu kena cakap, kata Allah. Kamu kena jawab, Allah kata. Jawapan dia kata Allah, huwa min indi anfusikum. Allah kata, itu sebab diri kamu lah, kata Allah. Kamulah penyebabnya kamu kalah. Okay. Ayat ni sebenarnya, dia mengajar kepada kita apa? Mengajar kepada kita bahawa, jangan cari salah orang lain. Jangan cari salah orang kafir Quraisy tu cakap ke, orang kafir Quraisy ni dia dah ada strategi ke. Allah kata jangan cari salah orang lain, kata Allah. Salahnya adalah salah kamu, kata Allah. Sebabkan para sahabat mereka tidak mematuhi perintah apa? Perintah Rasul kan. Yang Rasul suruh jaga duduk di atas bukit Uhud. Kan para sahabat tak sabar-sabar. Maknanya mereka telah mengingkari, mereka telah melakukan kesalahan, tidak mematuhi perintah Rasul. Jadi Allah kata, kamu jangan cari salah siapa-siapa, kata Allah. Salahnya adalah pada diri kamu. Kesalahan itu adalah dititipkan, kata Allah, pada diri kamu. Maksudnya, kalaulah para sahabat sendiri, mereka ditimpa musibah, Allah katakan, sebab kamulah sahabat. Perangai kamulah, karakter kamu itulah, tindak tanduk kamu itulah, kamu ditimpa musibah. Maka, kalau kita kena musibah, seperti COVID-19 ni, ayat ni bagi jawapan. Kita jangan salahkan. Ini semua masalah import lah ni. Ini semua masalah orang tabligh lah ni, orang kata. Kan dulu kita dengarkan, ini sebab kluster tabligh lah ni, dia kata. Ini semua sebab orang yang pergi melancong luar negara lah ni, dia kata. Kan? Betul tak? Kita duk salah orang ni. Tetapi kita terlupa yang kita baca ayat surah Syura ayat 30. Ayat nombor 30 dalam surah Syura yang sedang kita nak ulas ini. Allah dah bagi jawapan dah kat kita. Kan? Kalau kita ambil surah Ali Imran tadi ayat nombor 165, kita dapat jawapan. Allah bagi tahu jangan salahkan orang lain. Jangan lihat siapa-siapa, kata Allah. Salahnya pada kamu.
Allah kata fabima kasabat aydikum disebabkan tangan kamu, disebabkan kesalahan kamu, disebabkan dosa kamu. Allah kata disebabkan dosa kamu. Jadi kalau orang mengaku dia suci sangat, maka kita boleh bawalah hadis hadis pasal Abu Bakar tadi yang tanya kepada Nabi apa doa nak dibaca. Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar supaya mengakui kepada Allah selalu dalam solat bahawa engkau telah banyak melakukan kezaliman. Maknanya Nabi sendiri mengajar kita supaya sentiasa mengakui kita ini buat semua ini, kita ini adalah manusia yang berdosa kepada Allah. Tuan-tuan, dosa ni bahaya tuan-tuan. Dosa ni sangat bahaya. Kalau kita tak cerita dia, kalau kita tak cegah dia, sangat bahaya. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan ni, kalau kita belajar tentang adab-adab, macam mana kita nak menghadapi musibah. Contohnya kalau kita belajar tentang adab-adab, bagaimana kita nak menghadapi musibah. Kalau tuan-tuan belajar adab-adab menghadapi musibah mengikut Al-Quran, tentu tuan-tuan akan diajar salah satu adab, ataupun kita kata apa action rakyat Malaysia kena buat ni. Selain daripada dia kena patuh SOP, selain dia kena apa? Dia kena jarakkan sosial, selain dia kena basuh tangan, macam-macam lah. Itu memang kita kena ikutlah. Tetapi kita jangan lupa. Penyebab itu bukan dari luar, tapi penyebab itu adalah diri kita sendiri. Diri rakyat, orang-orang rakyat Malaysia ni, dia kena, apabila dia timpa musibahnya tuan, kita kena buat apa tuan? Salah satu adabnya adalah timpa saja musibah, kembalilah kepada Allah. Kembali macam mana? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita timpa saja musibah, kita dah tahu dah. Allah bagi tahu kepada aku dalam surah Asy-Syura ayat nombor 30, ayat Allah bagi tahu bahawa rupa-rupanya musibah yang kena pada diri aku ini, yang kena pada negara ini adalah disebabkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada Allah. Maknanya apabila kita tipu musibah macam ni, semua rakyat kena banyakkan istighfar, bertaubat banyak-banyak kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Ubahlah cara hidup. Ubahlah daripada ada perkara kurafat, pergi kepada mengesahkan Allah, minta pertolongan kepada Allah, kembalilah, bertaubatlah, ubah cara hidup, ubah cara bekerja, ubah cara macam-macam lah. Maksudnya kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ini juga sebenarnya adalah pengajaran dia. Begitu juga kalau kita kena tipu musibah, apa-apa musibah pun, kita kena banyakkan istighfar, minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu adalah dia punya teladan dia, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ni sebenarnya dia sangat mudah. Ayat ni dia sangat mudah untuk kita faham, kita belajar. So kita semua dah faham ayat ni dan kita pun telah mengakui bahawa betul lah. Kan, kita ni memang manusia yang tak terlepas daripada melakukan dosa kepada Allah. Kalau Abu Bakar pun Nabi mengajar dia supaya sentiasa mengakui dia banyak melakukan kezaliman, iaitu banyak melakukan dosa kepada Allah, minta Allah ampunkan, apatah lagi diri kita. Kita manusia yang biasa, nak lawan dengan para sahabat, tentulah jauh. Tetapi kita kena mengikuti contoh-contoh yang Nabi ajarkan, dan juga apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi kita mengakui apa musibah yang kena pada kita ni adalah semua adalah dosa yang kita lakukan. Jangan pula dahlah kita ditipu musibah, masih ada orang yang berdegil apa? Yang masih lagi buat tak kisah tentang dosa-dosa ini. Ini adalah satu azab. Ini adalah satu azab. Kalau kita ditipu musibah, kita tak berubah, tak menjadi lebih baik, tak menjadi orang yang kembali kepada Allah, itu adalah azab. Tapi kalau kita ditipu musibah, kita berubah menjadi baik, kita mengaku dosa-dosa kita lakukan, kita minta ampun kepada Allah, musibah itu dia akan jadi rahmat. Kita faham tak maksudnya? Okey. Jadi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa ayat ni kita ulas? Antara sebab dia pasal dosa tadi juga. Dan sebenarnya tuan-tuan, dosa ni dia sangat bahaya. Dia sangat bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Dosa ni sangat berat. Sebab itu
kalau tuan-tuan dan puan pernah mempelajari, ataupun saya yakinlah kebanyakan kita dah hafal dah. Kita kan dah hafal penghulu istighfar. Tuan hafal tak penghulu istighfar? Penghulu istighfar tu ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tuan tulis hadis riwayat Bukhari, nombor hadis 6306. Hadis yang Nabi ajar penghulu istighfar yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ingat tak doa istighfar tu? Kalau tuan baca daripada atas sampai ke bawah tu, tuan akan jumpa pada tengah-tengah doa istighfar tu, kita minta Allah lindung kita daripada dosa kita. Kan kita kata apa? A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Kan? Maksudnya Nabi mengajar penghulu istighfar. Dalam ayat istighfar tu, Nabi ajarkan kita apa? Dekat penghulu istighfar, Nabi kata apa? Nabi ajarkan kita doa, kita baca apa? Wa a'udzu bika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min syarri ma sana'tu, daripada apa-apa kejahatan yang telah aku lakukan. Kenapa kita minta perlindungan kepada Allah daripada apa saja kejahatan, dosa yang pernah kita lakukan? Kenapa tuan-tuan dan puan? Kenapa? Kerana kita pun sedia maklum, dosa ni dia punya formula dia. Kalau kita buat dosa, kita dah dapat satu balasan azab. Kita buat dosa je, Allah akan azab. Dosa azab. Itu kita kena sedia maklum. Dan antara azab yang Allah akan berikan kepada kita adalah dengan Allah menimpakan musibah kepada kita. Jelas tak tuan-tuan? Jadi dosa ni dia sangat bahaya. Dan jarang juga kita dengar orang menceritakan tentang kesan-kesan dosa ni. Atharul dhunub, kesan-kesan dosa. Tuan-tuan, kesan dosa ni bahaya tuan-tuan. Sangat bahaya. Dosa ni, kita sedia maklum lah kan. Dosa ni adalah satu penyakit yang tak boleh diubati, melainkan melalui jalan istighfar, taubat je. Sebab dosa ni kalau kita tak cegah dia, kalau kita tak hilang dia, nanti di alam kubur dosa tu masih bersama dengan kita. Dosa tu nanti apabila kita bangkit di hari akhirat, dosa tu masih bersama dengan kita. Tapi kalau kita sakit kena kanser, kalau kita sakit, ada orang kena sakit barah lah, mati, sakit tu hilang. Dalam kubur, kanser dah tak rasa lagi dah. Barah dah tak rasa dah. Virus COVID-19 pun kita dah tak rasa dah. Siapa-siapa yang ditipu musibah itu. Tetapi yang bawa bersamanya apa? Yang takkan hilang kat dia. Takkan ada doktor yang boleh menyembuhkan dia. Melainkan dengan jalan istighfar dan taubat. Sebab tu dalam penghulu istighfar, Nabi sebut, Nabi ajar kepada kita minta lindung kepada Allah daripada kejahatan dosa yang kita lakukan. Sebab dosa ni lah dia boleh menyebabkan penyumbang kepada azab-azab yang Allah boleh hantarkan ke muka bumi. Jadi ayat yang kita baca tadi ni, ayat ini kita dapat satu fakta bahawa apa saja yang musibah yang menimpa kepada kita, tentu ada dosa yang bersangkut paut yang kita lakukan yang menyebabkan musibah itu Allah timpakan kepada kita. Okey, kalau nak orang tanya lagi, Allah Ta'ala ni dia tak sayang ke? Kata Allah tu Ar-Rahman, kata Allah tu Ar-Rahim. Kan Allah timpakan musibah, kenapa ya? Kan Allah ni tak sayang ke kepada kami, sedangkan Allah tu Rahman, kenapa Allah nak susahkan kami dengan COVID-19? Baik, tuan-tuan dan perempuan, kita kena faham macam ni. Tuan-tuan dan perempuan, kita sudah maklum, bahkan dalam hadis banyak tuan-tuan dengar, Allah timpakan musibah ni, sebenarnya Allah Ta'ala nak bersihkan kita daripada orang yang bersalah. Supaya nanti di alam kubur, kita tak diazab dengan dosa tu. Nanti di hari akhirat, kita tak dimasukkan dalam neraka dengan dosa tu. Mana kita nak buat pilihan? Kita nak diazab di dalam kubur, tapi dekat dunia, kita tak kena musibah apa-apa. Kan? Hidup kita semua jalan je, sehat aja kita. Tak pernah sakit. Kan? Ada orang dia akan pilih macam tu. Betul lah, bagus juga kalau aku tak sakit. Tetapi, dosa yang kau lakukan, Allah tidak mengampunkan. Tapi kau bawa beban dosa kau tu dalam kubur. Bawa beban dosa tu nanti di akhirat, mana nak?
ataupun biarlah Allah bersihkan, biarlah Allah basuhkan, biarlah Allah sucikan dosa kita di dunia ni dengan Allah berikan musibah. Itu sudut pandang lain musibah. Tapi kita bukan nak cerita tu panjang lebar. Cuma kita nak membetulkan cara orang berfikir musibah yang tertimpa kepada kita bukan menunjukkan Allah tu tidak sayang. Bukan menunjukkan bahawa Allah itu tidak kasih seperti namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tetapi yang kita nak belajar, kita ni itu adalah signal dari Allah bahawa tentu dosa yang kamu buat menyebabkan tertimpa musibah tu. Sebab Allah nak sucikan dosa kita. Makanya apabila tertimpa musibah kepada kita, semua rakyat sepatutnya kembali kepada Allah. Ini kita tengok dah lepas PKPP pun, kehadiran ke masjid pun lagi berkurangan. Kan? Orang masih tak insaf lagi. Masih lagi nak buat perkara-perkara yang kotor. Masih lagi nak buat perkara-perkara kesyirikan pada Allah. Sepatutnya berubah. Itu yang Allah nak daripada konsep musibah tadi. Jadi saya harap tuan-tuan dia punya pengajaran apa? Kembalilah kita semua kepada Allah. Kalau kita timpa musibah apa pun pada harta kita, pada tubuh badan kita, pada ahli keluarga kita, apa pun musibah yang timpa kepada kita, kita bertaubatlah pada Allah, bersifatlah kita banyak-banyak pada Allah, pesan pada anak-anak kita. Mungkin sebab dosa kau banyak, kau mohon nak istighfar pada Allah. Kita semua kena sentiasa mengakui kita orang yang berdosa. Okay, mengaku kepada Allah kita berdosa, kita mohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kerana itu adalah jalan untuk Allah angkat musibah itu. Lepas tu tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan baca, kita tak ambil, kita pergi kepada potongan ayat yang belakang dia. Yang belakang dia Allah kata apa? Wa ya'fu, apa tadi Allah kata? Wa ya'fu an kathir. Allah kata apa? Allah kata, dalam pada itu Allah mengampunkan sebahagian besar dosa-dosa kamu. Maksud dia apa? Maksud dia macam ni. Potongan ayat yang pertama, Allah bagi tahu apa saja musibah yang kena pada kita, ia adalah disebabkan tangan kita. Maknanya dosa yang kita lakukan kepada Allah. Jadi pada potongan ayat itu, dia punya message dia, action yang kita nak ambil daripada ni, setiap ada musibah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah. Okay, itu yang situ. Kemudian dalam masa yang sama, Allah bagi tahu wa ya'fu an kathir, Allah mengampunkan sebahagian besar dosa kita. Maknanya apa? Dia kalau kita nak faham lagi tuan-tuan dan puan ya, dia maksud dia begini. Kata para ulama tafsir, kalaulah dosa yang kita buat ni berbanding kalau kita kumpul rakyat Malaysia ni, dosa yang dibuat oleh rakyat Malaysia ataupun umat satu dunia ni, tak dibandingkan dengan musibah yang Allah bagi kan, dengan dosa dibuat sebenarnya dosa musibah yang tertimpa pada kita tu, itu hanyalah sedikit sahaja sebenarnya yang kita buat dosa, Allah timpa musibah. Kalau Allah nak balas semua sekali dosa yang kita buat di muka bumi ni tuan-tuan, habis kita. Itu maksud ayat hujung tu. Maksudnya ayat hujung ni apa? Ayat hujung ni saya bacakan tafsir. Ayat hujung ni Allah bagi tahu pada kita, sebenarnya dosa yang kau dah buat ni, kata Allah, banyak dah Allah ampun. Allah ampun tu maknanya Allah tak tukar dia dengan musibah. Kalau ikutkan dosa yang kita buat, kalau Allah balas ikut jumlah dosa, habis kita tuan-tuan. Tapi Allah ampunkan, Allah maafkan kesalahan kita tuan-tuan. Kita kena COVID-19 ni tuan-tuan. Musibah ni sebenarnya yang kena pada umat, yang kena pada dunia ni, itu hanyalah sedikit daripada kesalahan yang Allah nak berikan kepada kita. Signal, itu adalah dosa kamu buat. Tapi kalaulah Allah Ta'ala nak balas semua dosa tu, masa dekat dunia ni, kalau Allah nak balas lah ikut jumlah dosa, rasanya lebih teruk daripada COVID-19 ni Allah boleh timpa pada kita. Kalau kena COVID-19 pun kita rasa dah lumpuh dah dunia ni.
Itu hanya sedikit saja yang Allah nak bagi tahu kepada kita yang disebabkan dosa kita. Tapi kalau banyak kita buat, kalau Allah nak balas semua tu, rasanya apa tahu? Kita tak ada kat muka bumi Allah. Kita ni tak ada nyawa dah. Kita ni semua dah tak ada dah. Dah tak hidup dah. Tapi kenapa kita masih boleh hidup? Walaupun dosa kita banyak. Yang dosa kena COVID-19 tu itu hanya sedikit saja yang Allah balas. Tapi kebanyakannya Allah berikan pengampunan. Kalau Allah balas semua tu, rasanya tak hidup dah kita. Okey, untuk lebih faham lagi. Kalau orang tanya lah. Kan, kalau untuk lebih faham lagi tuan-tuan. Tuan-tuan buka satu lagi ayat. Ayat ni bagi jawapan kepada kita semua. Kan, bagi jawapan kepada kita semua. Kalau orang tanya, kalau ataupun kita berfikir kan, macam mana ya kalaulah Allah balas semua dosa yang kita buat daripada kita balik sampailah ke hari ni. Kalau kita kumpul dosa kita boleh naik lebih daripada bangunan KCC tu kan, dosa yang kita buat kan banyak. Kalau Allah balas semua sekali masa kat dunia ni saja, habis kita tuan-tuan. Memang kita tak ada dah kat muka bumi Allah Ta'ala ni. Allah memberi jawapan itu pada surah, catat tuan-tuan, surah An-Nahli. Tuan-tuan baca dalam surah An-Nahli, surah yang ke-16, tulis surah An-Nahli, surah yang ke-16, ayat 61. Muka surat 273. 273, muka surat 273 dalam Al-Quran, ayat nombor 61, surah An-Nahli. Surah An-Nahli, surah nombor 16, ayat 61, halaman 273. Allah bagikan jawapan. Allah bagi jawapan, kalau bukan sebab Allah mengampunkan kesalahan kita, tuan-tuan dan puan-puan, banyak dosa yang kita buat ni tuan-tuan, rasanya kita memang dah tak ada dah kat muka bumi Allah Ta'ala tuan-tuan. Kita mungkin dah jadi macam kaum Samud, mungkin kita dah jadi macam kaum Ad, mungkin kita dah jadi macam kaum Fir'aun, mungkin kita dah jadi macam umat kaum Nabi Allah Syu'aib. Mungkin kita dah tak ada dah tuan-tuan dan puan. Tetapi kenapa kita boleh hidup? Boleh menghidu udara Allah. Boleh Allah bagi nafas lagi. Allah bagi kita mulut untuk kita bercakap lagi. Kenapa? Kerana Allah mengampunkan banyak kesalahan kita. Tapi yang kita kena sikit musibah COVID-19 tu, itu adalah sedikit saja yang Allah timpa pada kita. Tetapi orang menyalahkan orang lain. Ada orang dia menyalahkan Allah. Dia menyalahkan takdir. Dia menyalahkan ketentuan Allah. Tapi kalau dia baca ayat Quran, sebenarnya dia sepatutnya bersyukur banyak-banyak pada Allah. Kerana Allah tak balas semua kesalahan dengan Allah menimpakan kita musibah. Sebab tu kita kena baca Quran, kita faham Al-Quran. Apabila kita faham Quran, kita kenallah Allah. Apabila kita kenal Allah, kita akan terima apa saja ketentuan dari Allah. Tapi kalau orang tak baca Quran, baca pun tak pandai, faham apatah lagi, tak ada usaha untuk faham Quran, faham apa kata-kata Allah, menyebabkan kita tersalah pandang, tersalah fikir tentang apa dalam hidup kita. Rupa-rupanya syukurlah kepada Allah. Allah tak balas semua dosa yang kita lakukan. Yang Allah begitu sedikit saja. Itu pun Allah nak hapuskan dosa. Allah nak menghapuskan dosa kita supaya nanti di akhirat kita tak buat dosa. Okey, kita baca ayat dia. Ayat surah Nahli, ayat yang ke-16, ayat surah yang ke-16, ayat 61, muka surat 273 memberi jawapan dia. Jadi ayat ni tuan-tuan jadi jawapan kat kita juga tuan-tuan. Tuan-tuan pegang ayat ni. Maksudnya kalau kita ditipu musibah, tak habis-habis musibah kita. Lepas jatuh kata orang sudah jatuh tangga. Apa tu kata orang? Sudah jatuh ditimpa tangga kan? Ataupun tak habis-habis lagi musibah. Kan? Kamu katakan. Sebenarnya kita kata terima kasih. Nanti di alam kubur, nanti orang yang sabar, orang yang kembali kepada Allah, nanti di alam kubur dia akan tahu nikmat. Kenapa dia dapat musibah kat dunia tu? Orang di hari akhirat, kalau dia kenal Allah, dia akan berterima kasih kepada Allah. Oh, rupa-rupanya Allah susahkan aku dekat dunia ni. Allah bagi aku musibah dunia ni, ya Allah. Ada sebab dia. Jadi pada ayat surah Nahl ni Allah bagi jawapan.
Allah kata apa? Allah nak bagi kita sedar. Wahai rakyat Malaysia, sedarlah. Kembalilah pada Allah. Wahai umat-umat yang ada di serata dunia, bacalah surah An-Nahl ayat 61. Allah kata apa? Walau yu'akhidhullahu an-nasa bidhul walau yu'akhidhullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Allah kata apa? Kalaulah Allah nak siksa, Allah nak ambil balas. Maksudnya kalau Allah nak balaslah manusia ni disebabkan kezaliman mereka kepada Allah tu, tentulah Allah takkan biarkan di muka bumi ini satu makhluk pun yang melata. Maksud dia apa? Allah nak kata kalaulah Allah memilih untuk murka, untuk balas semua kesalahan yang manusia ni lakukan di muka bumi ni, kata Allah, tak ada satu manusia pun yang hidup, kata Allah. Ayat tu. Tapi kenapa Allah masih menghidupkan lagi manusia? Allah tak balas di dunia ni kesalahan-kesalahan manusia yang Allah bagi. Yang Allah bagi pada kita tu, itu adalah sedikit saja daripada dosa kita lakukan supaya Allah nak kita sedar. Kan? Kenapa Allah masih lagi menghidupkan orang melakukan syirik pada Allah, orang yang melakukan kesalahan pada Allah banyak? Kenapa Allah nak hidupkan? Allah kata walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Allah kata tetapi Allah memberikan mereka tempoh kepada mereka ila ajalim musamma, sampailah satu masa yang tertentu. Maknanya Allah nak bagi peluang kepada kita. Allah nak bagi peluang kepada rakyat Malaysia ni. Allah hantar COVID-19, Allah nak bagi sedar, Allah nak suruh semua rakyat Malaysia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Allah masih, Allah nak bagi kita peluang, Allah masih lagi hidupkan kita, kan? Tapi kata Allah, kalau mereka tak sedar lagi, kata Allah, fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian apabila sampai masa mereka tidak dapat lagi dikembalikan sesaat pun, dan mereka tidak dapat lagi dikemudiankan ataupun diawalkan sesaat pun ajal mereka. Maknanya surah An-Nahl ni ayat nombor 61 ni, kan, kenapa Allah tak balas semua dosa-dosa yang kita lakukan on the spot di dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan? Allah bagi peluang. Allah bagi peluang sampailah ajal dia sampai. Ketika ajal dia sampai, habis peluang tu. Ketika ajal dia sampai, dia tak berubah juga, dia tak bertaubat juga, dia tak kembali kepada Allah. Apabila ajal dia sampai, Allah tak akan lewatkan walaupun sesaat. Allah tidak awalkan walaupun sesaat, dan Allah tidak akhirkan walaupun sesaat. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, selama ni dosa yang kita buat sejak baligh. Tuan-tuan, dosa ni kita buat tercatat dia sejak baligh. Sejak tuan-tuan, kalau orang perempuan mungkin dia waktu dia dah mula period. Macam orang lelaki mungkin ketika dia sudah pun bermimpi ataupun dia balik, istilah balik lah, balik. Tuan-tuan jangan ingat sekarang, ingat mengimbau balik umur 15 tahun. Mula contohlah kalau orang balik umur 15 tahun. Orang sekarang 12 tahun pun dah balik, kan? Kira daripada umur 12 tahun sampai umur sekarang, berapa banyak dosa dah buat pada Allah. Berapa banyak dosa dah buat kepada manusia lain. Berapa banyak, tuan-tuan. Kalaulah Allah nak balas semua tu dekat muka bumi ni, rasa Allah bagi tahu dah tadi tak ada seorang pun yang akan hidup. Tapi kenapa Allah tak balas semua? Kerana Allah nak bagi kita peluang. Taubatlah, kembalilah pada Allah. Jadi ada manusia mungkin dia lupa, dia tak sedar, dia tu dah banyak dosanya. Allah bagi signal, Allah bagi isyarat, Allah bagi peringatan, dengan Allah tipu musibah. Jadi kalau datangnya COVID-19 ni, Allah nak bagi tahu, wahai rakyat Malaysia, kembalilah pada Allah. Kembalilah kepada yang menciptakan kamu. Jauhlah dosa-dosa kamu kepada Allah. Okay, kat situ tuan-tuan dan puan-puan yang kita boleh dapat pengajaran pada hari ini. Okay, kalau tuan-tuan nak baca, banyak lagi ayat-ayat lain yang boleh kita belajar tentang musibah. Jadi pengajaran yang kita belajar pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, salah satu adab ataupun salah satu perkara yang perlu, tindakan yang perlu kita lakukan apabila kita ditimpa musibah, ingat, semua itu adalah dosa-dosa kita yang kita lakukan.
Tapi Allah buat semua tu bukan kerana Allah tak sayang. Allah sayang. Jadi Allah nak kita kembali kepada Dia. Allah nak kita bertaubat kepada Allah. Jadi kalau kita bertaubat, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Tapi kalau kita tak berubah juga, walaupun Allah dah bagi signal pada kita, Allah bagi tahu kita ni berdosa dengan kita ditimpa musibah, itu adalah satu azab. Ya, bukan jadi rahmat kepada kita semua. Jadi semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allah memperbaiki amal-amal kita, ya. Kita perbanyakkanlah bertaubat kepada Allah. Kita jangan suka tengok data, fakta orang semakin berkurangan. Orang pun dah semakin semangat dah nak buat dosa. Jangan, tuan-tuan. Sampai bila-bila lah kita mohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa jua bentuk musibah yang lain. Okey, kembalilah pada Allah. Mengakulah kesalahan kepada Allah. Bertaubatlah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, dengan kadar ini pengisian kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang dapat saya sampaikan. Jadi saya mohon maaf, ya, kalau ada sebarang soalan yang tak mampu untuk saya menjawabnya, ya, saya mohon ampun dan maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak baca tentang ayat-ayat musibah, ya, salah satu cara dia saya sebut tadi tu, tuan-tuan cari semua perkataan musibah di dalam Al-Quran. Ada 10 tempat Allah menyebut tentang perkataan musibah. Jadi moga-moga dengan ayat surah Asy-Syura yang telah kita baca tadi, surah Asy-Syura ayat nombor 30, halaman 486, kemudian dengan hadis-hadis yang kita sokong, yang kita bacakan tadi, kemudian dengan cerita para sahabat dalam surah Ali Imran ayat 165 yang mereka kalah dalam perang Uhud sebab salah mereka sendiri, kan, kisah Abu Bakar As-Siddiq, menjadi menguatkan juga pemahaman kita tentang surah Asy-Syura ayat nombor 30. Jadi tuan-tuan dan puan, kita jumpa esok pagi. Cuma besok pagi saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan, saya nak minta awalkan 1 jam. Kalau jadual sekarang pukul 10 kan. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan untuk saya awalkan ke jam 9. Nanti saya minta admin keluarkan poster. Besok pagi saya nak awalkan, saya bukan nak buat pukul 10, tapi kita nak awalkan pukul 9. Saya nak mulakan pukul 9, bukan pukul 10, tapi nak mulakan pukul 9 besok sahaja. Nak mula pukul 9 pagi, yang sebab saya ada kelas di Bangsa jam 10.30. Dah bermula kelas secara bersemuka. Kelas saya di Bangsa pukul 10.30. Jadi kalau saya mula pukul 9, saya sempat lagi nak ke kelas saya di Bangsa jam 10.30 pagi. Jadi saya nak mulakan awal jam 9 pagi. Jadi kita ambil masa dalam setengah jam ke dalam 40 minit ke, untuk kita sambung lagi, mencari lagi, baca lagi, faham lagi beberapa ayat-ayat Allah yang lain yang boleh kita ubah diri kita, yang boleh ubah cara kita berfikir, cara kita hidup, cara kita berkata-kata, cara hidup kita berkeluarga, cara kita bekerja, dengan kita memahami pesanan-pesanan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui kita memahami ayat-ayat pilihan. Jadi besok pagi tuan-tuan puan, saya nak mohon keizinan pada tuan-tuan puan untuk mulakan jam 9 pagi. Ya, jam 9 pagi untuk esok hari sahaja. Okey, jadi kita jumpa insya-Allah besok dalam pukul 9 pagi, tapi dalam Telegram nanti akan diedarkan poster untuk pengumuman kelas besok. Saya nak minta mohon awalkan jam 9 pagi. Saya mohon maaf tuan-tuan dan puan, ya, atas penerangan ringkas. Besok pagi sebenarnya saya nak sambung balik apa yang kita cerita pada hari ini. Kita nak sambung balik sebenarnya pada hari ini, dan saya nak, sebab saya tak sempat pagi ni nak baca, saya nak bacakan tentang apakah ulasan daripada Buya Hamka tentang ayat nombor 30 ni. So saya nak baca besok pagi sikit. Kita sambung sikitlah tentang musibah ni, dan saya akan bagi lagi ayat pilihan lain. Kita akan baca ayat pilihan lain untuk memberikan jawapan, apakah sebenarnya di sebalik
musibah yang Allah timpakan pada diri kita, yang Allah timpakan kena pada harta kita. Kan? Kenapa Allah nak timpakan kita musibah? Hari ini kita dah belajar, itu adalah satu signal pada kita, ada kaitan dengan dosa kita, tapi yang selebihnya apa yang Allah nak, yang nak Allah kita, yang nak Allah kita lakukan. Kita akan baca lagi beberapa ayat lain yang saling menyokong antara pengisian kita pada hari ini, InsyaAllah. Dan kita akan jumpa besok pagi tuan-tuan. Boleh tuan-tuan ya? InsyaAllah kita jumpa. Saya mohon ampun dan maaf. Mari kita sama-sama memohon keampunan dari Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang kita hidup pada hari ini ya, di atas muka bumi Allah Ta'ala ini, dengan kita membanyakkan mohon keampunan pada Allah. Dan kita tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.